Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni alhamdulillah kita sama-sama solat maghrib dan insya-Allah mengisi masa yang ada kita sama-sama niat iktikaf sementara kita menunggu waktu isyak. Mudah-mudahan pengisian yang ada pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, kita dapat belajar sedikit sebanyak hal-hal yang berkaitan dengan kehadlah, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya masih lagi di Jawi, di posisi sebagai pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk. Posisi sebagai ketua unit nikah di Jawi, tuan-tuan. Dan juga sebelum ini saya pegang pangku sebagai ketua unit cerai dan rujuk di wilayah persekutuan, khususnya di Kuala Lumpur ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ni saya ingin menarik perhatian para jemaah sekalian untuk kita talaki sedikit berkaitan pada malam ni, tuan-tuan. Saya nak bincang tentang talak dan permasalahannya. Saya ingat, tuan-tuan, ialah dalam bulan-bulan sebelum ini pun saya ada bincang, tuan-tuan. Cuma saya tak ingat berhenti kat mana. Kita lama, tuan-tuan, dari sudut kuliahnya. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, kita pada malam ni kita cuba tengok secara lebih terperinci sedikitlah, tuan-tuan, berkaitan talak dan permasalahannya. Saya ingat saya boleh sentuh dalam perkara ini kerana saya direct dengan kes melibatkan proses, tuan-tuan, bila melibatkan pendaftaran cerai ini, dan saya pernah duduk di situ. Dan tuan-tuan, saya juga ada kaitanlah membabitkan proses pendaftaran cerai ini, sama ada khususnya di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Dan juga ada juga berkaitan kes di mahkamah. Kalau perlu saya pergi, ada hal-hal yang berkait, tuan-tuan, saya akan pergilah di situ. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita bincang pada malam ni, kita belajar tentang talak dan permasalahannya. Tuan-tuan, talak ni termasuk salah satu daripada pembubaran perkahwinan. Kalau kita meneliti pembubaran perkahwinan dalam Islam ni, tuan-tuan, ada talak, ada khulu', ada fasakh, dan ada li'an. Ini pembubaran perkahwinan dalam Islam. Dia ada talak, dia ada fasakh, dia ada khulu' dan dia ada li'an. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, malam ni kita akan cuba teliti dalam bab talak, tuan-tuan. PKP ni pun banyak juga, tuan-tuan, yang pendaftaran kes tu di Jawi lah, membabitkan pendaftaran perceraian. Baik, tuan-tuan, kita tengok kepada perbincangan ini. Bila kita sebut, saya nak tarik tuan-tuan muslimin muslimat untuk kita teliti tentang talak ini dari sudut definisi, pengertian. Bila kita sebut tentang talak ni, apa maksud dia, tuan-tuan? Talak ni kalau kita tengok dari sudut linguistik dia, makna lepas. Ada yang ulama linguistik bagi dari sudut bahasanya, dari sudut lughah,
bahasanya tuan-tuan terlepas. Ada juga pengertian dia. Dan kalau kita mendasari tentang definisi dari sudut makna dari sudut syarak itu, dia bermaksud melepaskan ikatan perkahwinan. Melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz dan seumpamanya. Baik, bila kita sebut tentang melepaskan ikatan perkahwinan, bermakna dalam konteks hubungan tu tadi, dia mesti ada ikatan perkahwinan. Dia tak akan jadi kalau orang tu tak kahwin. Dia tak akan jadi. Dia mesti ada ikatan perkahwinan. Kalau tidak ada ikatan perkahwinan, seorang lelaki sebut pada seorang perempuan, jadi ke tak talak? Tak jadi. Tuan-tuan, sebab itu bila mana saya terima kes tuan-tuan, ialah bermacam-macam. Tambah-tambah lagi tuan-tuan, ialah saya juga sebagai pegawai runding cara. Sebab di Jawa ni tuan-tuan dipakai banyak topi. Atau saya macam saya sahaja tuan-tuan, pegawai runding cara pun ya, pengurusi jawatan kuasa pendamai pun ya, pendaftar nikah cerai dan rujuk pun ya, membabitkan kuasa memberi kebenaran berkahwin orang dalam negara, nak kahwin dalam negara, luar negara, melibatkan proses pendaftaran sebab dia ada kuasa di situ di bawah section, terutama di bawah section 33. Kita boleh daftar direct kalau membabitkan pendaftaran perkahwinan yang memerlukan kepada pendaftaran sukarela. Ada juga. Jadi tuan-tuan di situ membabitkan tentang hal ini tuan-tuan. Makna saya kadang-kadang terima kes tadi ialah kalau di posisi sebagai pegawai runding cara sebagai contoh. Kadang-kadang ialah melibatkan anak qaryah. Melibatkan kadang-kadang ialah ada yang duduk di Selangor, kebetulan datang ke KL, dia bersama dengan suami, kemudian kadang-kadang cakap berlaku pertelingkahan dan suami sebut lafaz. Kadang-kadang ada begitu. Kadang-kadang pun dia tuan-tuan dia duduk sembang-sembang dengan isteri dia. Sembang-sembang kebetulan baca buku. Baca buku pula dalam bab cerai. Ada yang baca paper. Kebetulan lafaz tadi tuan-tuan, dia sebut suami duduk dengan isteri dia. Dia kata, "Yan, tengok ni. Adakah patut suami disebut saya ceraikan awak?" Dia baca paper. Lepas tu dia cerita pada suami, pada bini dia. Kita nak tengok benda-benda gini tuan-tuan. Kita nak tengok. Sebab apa? Sebab Nabi sebut. Ni kita tengok ni. Salatun jidduhunna jiddun wa azlahunna jiddun. 3 perkara yang tak boleh main-mainkan: nikah, cerai, rujuk. Okey, ni 3 benda ni. Nikah, cerai, rujuk. Jadi kita nak tengoklah di situ. Ni kita akan belajar lagi lah tuan-tuan. Cuma pada malam ni saya nak ambil dalam bab mukaddimah, kita nak belajar daripada start asas ni berkaitan cerai ni. Sehinggalah kita akan tengok di situ dia punya perbincangan tu nanti mungkin ada isu-isu berkait permasalahan dia. Sebab tuan-tuan kalau tak settle, hati tak tenang tuan-tuan. Bertalu-talu saya pun kadang-kadang tuan-tuan dengar call masuk. Tuan-tuan, kalau saya ingat sehari itu adalah dalam 20 call satu hari tuan-tuan masuk untuk tanya cerita selainnya dalam bab nikah, yang selainnya berkaitan cerai. Berkaitan. Maknanya dia tak boleh, ustaz saya tak boleh duduk tenang, ustaz saya tak boleh. Sebab dia perlu lihat kepada hukum. Sebab hukum ni tuan-tuan kita kena jelas. Sebab itu bila tak jelas dalam bab hukum, dia tidak akan memberi ketenangan pada jiwa. Baik tuan-tuan, kita tengok satu-satu dulu. Jadi kita faham balik kepada asas tadi, dia melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz dan seumpamanya. Bermakna kita faham, bermakna dia ada ikatan perkahwinan. Akan ada ikatan perkahwinan.
Macam tadi, bila suami bila pasangan datang dia cerita, macam saya pun akan tanya, puan dari sudut perkahwinan kahwin ke tuan-tuan, contoh gitulah tuan-tuan, kita akan perincikanlah. Dia kata ya ustaz. Kadang-kadang ada yang tak kahwin pun ada tuan-tuan, ada couple baru bertunang, ada juga. Baik, balik tadi. Jadi kita faham dia melibatkan ikatan perkahwinan. Dan dalam ikatan perkahwinan tadi disebut lafaz. Mesti ada lafaz dia. Ini kita akan tengok nanti perbincangan tentang lafaz. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Bila sebut tentang talak ni tuan-tuan, kalau kita melihat pensyariatan dia, betul tak perkara ini disyariatkan, ada pensyariatannya? Adakah kita ambil daripada mana-mana? Tak. Memang melibatkan ada pensyariatan dalam tentang talak ni. Berdasarkan kepada mana? Quran. Berdasarkan kepada mana? Sunnah Nabi. Berdasarkan kepada mana? Ijma' para ulama. Berdasarkan kepada mana? Berdasarkan kepada sumber-sumber tadi. Melibatkan Quran, sunnah, ijma' para ulama. Berdasarkan kepada ni, tuan-tuan. Baik, kita cuba tengok berdasarkan kepada Quran. Berdasarkan kepada ayat Quran. Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. At-talaqu marratan, kata Allah. Cerai ni, talak ni yang boleh rujuk melibatkan berlaku cerai dua kali. Dua kali, kata Allah. Dan setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, ataupun fa imsakum bima'ruf, dengan jalan yang ma'ruf tadi dengan cara dia rujuk, ataupun tasrihun bi ihsan, lepaskan ataupun menceraikannya dengan jalan yang baik. Baik, dalam ayat 229 ni tuan-tuan, apa kita boleh belajar daripada ayat ni? Apa kita boleh belajar daripada ayat ni? Allah nyatakan cerai ni yang boleh rujuk tu tadi ada dua kali. Kalau berlaku talak kali ketiga tak boleh. Yang boleh rujuk dua kali. Lepas tu Allah jelaskan tuan-tuan, kalau berlaku cerai tadi fa imsakum bi ma'ruf, maknanya kalau suami tadi nak rujuk itu baik. Bahkan itulah yang sepatutnya begitu. Tapi kalau tak nak pun tasrihun bi ihsan, lepaskan dia dengan jalan yang baik. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila kita bicara dalam ayat ini tuan-tuan, dalam ayat ini kita kalau kita tengok dari sudut konteks dalam dipanggil dalam perundangan negara kita, khususnya di bawah Akta 303, di bawah Seksyen 47. Tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut akta kita, kalau melibatkan cerai ni, dia ada Seksyen 55, ada Seksyen 47, dia akan ada lagi satu seksyen dipanggil 55A. Seksyen 47 dan Seksyen 55A. Dalam tajuk dia punya undang-undang tu tuan-tuan. Baik, di bawah Seksyen 47. Seksyen 47 ni apa tuan-tuan? Melibatkan, kalau boleh kita kata tuan-tuan, kita bercerai dengan jalan yang baik ya. Sebab cerai ni tuan-tuan, kalau kita tengok, dia akan ada melibatkan perceraian tadi. Tuan-tuan, orang nak bercerai, ya, dia melibatkan, ada juga melibatkan perbincangan dengan isteri. Dah dia tak boleh nak ngam dah dua tu, maka mengambil satu jalan pendekatan untuk bercerai, maka difailkan di bawah Seksyen 47. Okey, difailkan di bawah Seksyen 47. Tapi ada orang tuan-tuan, dia tak boleh ngam dengan bini dia. Kadang-kadang dia sebut lafaz cerai, di rumah dia sebut dah.
di parking kereta, di rumah, maknanya bukan di mahkamah. Berlaku lafaz cerai di luar mahkamah. Maka dari sudut peruntukan undang-undang di sini pun tuan-tuan, maknanya telah ada ruang di situ di bawah Seksyen 55A bagi mana-mana yang cerai, bagi mana-mana suami yang lafaz cerai di luar mahkamah pun dia akan pergi kepada Seksyen 55A ini. Dia akan pergi situ untuk dilihat melibatkan lafaz tadi tuan-tuan yang disebut oleh suami tadi disahkan oleh mahkamah. Bukan mahkamah minta supaya kami suami sebut lafaz cerai, tak. Tetapi berlaku lafaz cerai yang telah berlaku di luar mahkamah tadi disahkan oleh mahkamah. Macam Seksyen 47 tu tadi, bagi yang nak bercerai, dia tak ngam dah tadi, dia pun pergi mahkamah, filekan sama ada isteri file ataupun suami filekan di bawah Seksyen 47. Makna di situ tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut peruntukan undang-undang, undang-undang bagi ruang pada orang nak bercerai. Ambil hujah daripada mana? Ambil hujah daripada mana? Tuan-tuan, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan, ataupun lepaskan dia dengan jalan yang baik. Maka tasrihum bi ihsan inilah diambil tuan-tuan, hujahnya di bawah Seksyen 47 tu tadi. Tuan-tuan, saya talaki benda ni. Saya talaki satu-satu. Di bawah Seksyen 47 ni tadi diambil daripada ayat inilah. Oleh kerana mungkin di situ pasangan tadi memang tak boleh dah untuk duduk bersama. Kalau duduk bersama mungkin dia boleh jadi mudarat. Bahkan mungkin boleh mengancam kepada nyawa. Mungkin ataupun boleh mendatangkan apa-apa lagi tuan-tuan. Mungkin di situ perlu kepada perpisah. Perlu kepada perpisaan. Maka di situlah tuan-tuan, au tasrihum bi ihsan ini, maka tuan-tuan dah sudut peruntukan undang-undang kita di bawah Seksyen 47 tadi. Jadi secara tak langsung pun tuan-tuan, kalau tengok dari sudut diperuntukkan di bawah Seksyen 47 pun puan-puan, bukan mudah juga untuk bercerai sebenarnya. Bukan mudah. Hak yang suami sebut lafaz cerai itu tak boleh nak kata apalah tuan-tuan. Patut pun kena tengok tadi. Ni yang mohon kepada Seksyen 47. Di bawah Seksyen 47 tuan-tuan, di bawah Seksyen 47(5), kalau mana-mana yang filekan perceraian, tiba-tiba di situ ada di antara pihak-pihak yang tak bersetuju. Contoh, suami filekan di bawah Seksyen 47. Mahkamah sakina, isteri hadir ke mahkamah. Tiba-tiba isteri kata saya tak setuju. Ataupun isteri filekan ke mahkamah. Isteri filekan ke mahkamah untuk permohonan cerai dan suami disaman hadir ke mahkamah. Suami tak setuju untuk bercerai walaupun isteri mohon. 47(5), bila mana pihak-pihak ada yang tak setuju tuan-tuan, dia akan naik kepada di bawah Seksyen 47(5), dia akan naik ke bawah jawatan, dipanggil jawatan kuasa pendamai. 47(5), ada pihak-pihak yang tak bersetuju, dia akan masuk kepada jawatan kuasa pendamai. Walaupun suami filekan ke mahkamah, isteri tak bersetuju, naik 47(5) tuan-tuan, masuk ke bawah jawatan kuasa pendamai. Yang ni saya terlibat direct ni. Kita akan keluarkan dia punya tuan-tuan, kita akan panggil defendant, sama ada defendant, kita akan panggil plaintiff, sama ada plaintiff tadi adalah suami ataupun plaintiff tadi adalah isteri, kita akan panggil ni, dan kita akan panggil wakil plaintiff, kita akan panggil wakil defendant untuk kita dengar tuan-tuan, untuk saya dengar. Kemudian bila dengar tadi tuan-tuan, saya akan buat satu kesimpulan, maklumkan kepada mahkamah. Perdamaian dapat dicapai daripada jawatan kuasa perdamai yang dibentuk, ataupun tuan-tuan, jalan perdamaian tidak dapat dibentuk. Dan tuan-tuan juga mencadangkan kepada mahkamah di bawah Seksyen 49, masuk ke bawah Seksyen 49 untuk melibatkan perceraian tadi dilihat dengan jalan melibatkan pelantikan hakam. Panjang juga tuan-tuan ceritanya. Panjang juga. Makna mungkin nak bercerai itu tadi ditengok, ada yang tak bersetuju, maka dilihat lagi 47(5) tadi, jawatan kuasa pendamai.
Tak dapat lagi jawatan kuasa perdamaian, tak dapat lagi jalan perdamaian. Pergi lagi tuan-tuan, melibatkan pelantikan hakam, masih lagi ada ruang supaya tak nak bercerai orang ni. Tapi kalau dah ending, tuan-tuan barulah dia masuk. Contoh kalau melibatkan pelantikan hakam, hakam tu dia ada dua. Hakam berkuasa penuh dan hakam berkuasa separuh penuh. Kalau hakam berkuasa separuh penuh, kalau hakam berkuasa penuh, hakam tu akan sebut nanti lafaz cerai. Hakam tu akan sebut lafaz cerai. Mana begitu? Maknanya tuan-tuan, untuk perceraian ini bukan mudah jugalah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dalam seksyen 47 tadi, makna ya bagi ruang kalau melibatkan perceraian. Namun dalam masa yang sama kita tak nak berlaku perceraian dibuat dengan sewenang-wenangnya. Tapi kadang-kadang berlaku tuan-tuan. Macam tadi berlaku ya sebagaimana saya sebut, suami lafaz cerai di luar mahkamah dekat rumah. Baik, bila berlaku sebegitu tuan-tuan nak tengok macam mana tu tadi. Sebab dia melibatkan lafaz. Lafaz telah disebut. Sepatutnya mana-mana berkaitan cerai ni kamu kena ke mahkamah. Sebab di mahkamah tadi kamu akan makna melibatkan segala apa yang tadi, keterangan apa tadi dia akan dengar, dia akan teliti. Tapi ada yang sebut direct. Direct sebut. Sebab itu tuan-tuan, seksyen 55A tadilah untuk meneliti pengesahan daripada mahkamah oleh yang arif hakim membuat satu keputusan, mendengar dan berijtihad dalam menentukan hukum itu tadi, jatuh ke tak jatuh. Tuan-tuan. Baik. Jadi berbalik kepada ayat ni tuan-tuan. At-talaq marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihun biihsan. Kita dapat belajar ayat ni, dalam bab cerai pun dia bukan sewenang-wenangnya. Tapi kalau dah tak boleh, tasrihun biihsan. Tasrihun biihsan inilah maknanya supaya cerai tadi dibuat dengan jalan yang terbaik. Satu. Baik, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu dalil daripada pensyariatan daripada ayat Al-Quranul Karim. Kemudian kita tengok tuan-tuan, masih lagi berkaitan cerai lah tuan-tuan. Ini di dalam surah At-Talaq, jelas ayat yang pertama. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam ayat yang kedua ini firman Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan tengok dalam surah At-Talaq ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul 'iddah. Sadaqallahul azim. Kita ambil situ ayat. Tuan-tuan, sadaqallahul azim. Ayat ni Allah Ta'ala mula dengan ayatun nida. Apa maksud ayatun nida ni? Ayat yang mana Allah menggunakan kaedah seru. Seru kepada siapa? Seru kepada orang-orang yang beriman. Seru kepada siapa? Seru kepada Nabi. Tuan-tuan, kalau perbincangan hukum, saya ada disebut dalam tafsir Ibnu Kathir, kalau bila mana ada ayat yang sebegitu, ada benda-benda penting yang Allah Ta'ala nak sampaikan, message-nya. Baik, ayat ni ayatun nida. Allah tuju kepada Nabi, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kamu menceraikan isteri kamu, fatalliquhunna li'iddatihin, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Cerai melibatkan dari sudut iddahnya, tuan-tuan. Iddah, sebab sebagaimana kita maklum bersama, bila mana melibatkan cerai ini dia akan berkait tentang iddah. Dia akan ada iddah. Ada iddah yang 3 kali suci, ada iddah yang melibatkan 4 bulan, ada iddah yang melibatkan 3 bulan qamariyah, ada iddah yang sehingga melahirkan anak.
Itu melibatkan iddah. Melibatkan tempoh tersebut. Dan ada yang tidak ada iddah. Ada yang tidak ada iddah. Yang diistilahkan sebagai janda berhias. Walaupun suami dia cerai talak satu, dalam tempoh perkahwinan tak berlaku persetubuhan dia dengan suami dia. Tak pernah berlaku. Suami dia cerai dia, talak satu. Patut kalau kita tengok talak satu ni boleh rujuk sebab dia talak satu. Tapi tak boleh. Walaupun mungkin talak satu tadi dia dalam kategorinya, dalam kategori itu sebab tidak berlaku persetubuhan dia dengan suami, maka talak itu bukan talak raja'an. Talak itu adalah talak ba'in. Ba'in dia termasuk dalam talak yang tidak boleh dirujuk. Talak yang tidak boleh dirujuk, tuan-tuan. Dan dia tidak berkait tentang iddah, tuan-tuan. Tidak berkait tentang iddah. Jadi tidak sama dengan wanita yang telah diceraikan oleh suami yang melibatkan ada tempoh iddah dia. Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dia kena ada. Baik, kita dapat belajar daripada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini direct kepada Nabi. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu yang dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. Maknanya tuan-tuan, kita dapat lihat di sini, walaupun perceraian tadi dibenarkan, tetapi di situ dia akan ada adab-adab yang bukan boleh kita ikut dan gitu tak. Makna perlu dilihat. Perlu dilihat. Okey, ni dua ayat tadi daripada ayat Allah Subhanahu wa taala tentang dalil pensyariatan tentang cerai. Baik, kemudian kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tuan-tuan direkodkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga oleh Imam Ibnu Majah, juga Al-Hakim. Hadis ini selalu kita dengar. Abghadul halali ila Allah at-talaq. Abghadul halali ila Allah at-talaq. Perkara halal yang amat dibenci oleh Allah ialah talak. Tuan-tuan, dari sudut, kalau kita tengok dari sudut makna ni ataupun maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah at-talaq. Perkara halal yang amat dibenci oleh Allah ialah cerai. Kalau kita faham secara tuan-tuan, secara dipanggil matan ayat tu, matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, oh cerai ni tak baik, Allah tak suka. Iya, tuan-tuan. Tapi cerainya macam mana? Bagaimana melibatkan cerai yang Allah tak suka tadi? Sekiranya berlaku cerai tanpa ada sesuatu yang munasabah. Suami ikut dan dia nak cerai isteri dia. Yang tu. Tapi kalau isteri tadi dalam perkahwinan dia teruk dalam perkahwinan dia, berlaku penganiayaan kepada dia, berlaku penderaan, sama ada penderaan tadi dari sudut fizikal ataupun berlaku penderaan dari sudut spiritual, emosi terjejas. Tuan-tuan, kalau isteri mahu cerai, macam mana hukum dia? Sedangkan kalau kita tengok abghadul halal ila Allah at-talaq. Berdosa ke isteri? Berdosa ke isteri kalau berlaku begitu keadaan fizikal dia terjejas, emosi terjejas, teruk sangat. Mungkin juga katalah suami pun sama, mungkin kurang begitu. Adakah dengan bercerai tadi Allah tak suka?
Tak, tuan-tuan, bukan. Mungkin pada waktu itu melibatkan perceraian pada dia kalau dia berada dalam kemudaratan. Mungkin di situ dah menjadi mungkin peringkat wajib pada dia untuk dia bercerai. Mungkin di situ. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita akan jumpa bila kita berbicara tentang soal hukum cerai ini, kita akan jumpa dalam hukum taklifi, dia akan ada 5 hukum. Dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi haram, dan dia boleh jadi harus. Hukum sama macam nikah. Dia pergi kepada 5 hukum. Sebab itu tuan-tuan, saya bila mana saya duduk di posisi kes, tuan-tuan, bila mana ada perintah perceraian, court order from syariah court, orang nak daftar juga, saya terteliti tengok kes apa. Kadang-kadang fasakh. Kalau fasakh ni tuan-tuan, dia ada banyak kaitan lah, membabitkan. Kadang-kadang melibatkan perceraian secara biasa, di bawah section 47 tadi sebagaimana sebut. Kadang-kadang tuan-tuan berlaku juga di perceraian di bawah section 50. Apa dia section 50? Taklik. Kan suami ada baca lafaz taklik, bahawasanya adalah saya, si Fulan bin si Fulan, bahawasanya dengan ini bertaklik bahawa jika 1, saya tidak bermuasyarah yang ma'ruf dengan isteri saya, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja ataupun dia meninggalkan saya dengan sengaja, itu di bawah section 50. Kalau melibatkan berlaku pelanggaran taklik, ni di bawah section 50. Sabit bermakna tuan-tuan, ya mungkin pada waktu itu makna kalau dia minta cerai, isteri minta cerai, adakah jatuh dosa? Tak. Sebab melibatkan situasi tadi, melihat kepada situasi keadaan yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, berdasarkan kepada hadis Nabi ni, ya abghadul halal illa Allah at-talaq, perkara halal yang Allah tak suka cerai, baik cerai dalam keadaan macam mana, sembrono, tak ada apa-apa, ialah mungkin benda-benda yang simpul, masalah hati sedikit terus suami ceraikan. Itu benda-benda begitu Allah tak lagi, Allah tak suka. Ada ruang untuk berbicara, ada ruang untuk berkomunikasi, maka hidupkan. Sebab itu tuan-tuan, di peringkat di Jawi kita ada runding cara. Kadang-kadang ada juga melibatkan mahkamah, awal faikan, kadang-kadang ada yang dirujuk kepada kamu dah dapat untuk runding cara ke, makna begitu, untuk dilihat tuan-tuan. Supaya mungkin di situ mungkin ada ruang-ruang yang di situ ada ruang untuk didamaikan bagi pihak-pihak ini. Ada ruang masih lagi boleh didamaikan pihak-pihak ini. Bukan mengambil satu keputusan yang drastik untuk bercerai. Macam saya tuan-tuan, reda runding cara. Orang mari dalam keadaan marah, suami isteri. Kadang-kadang bila mana kita redakan, kita relaxkan tuan-tuan, ialah bila dia relax, kita sebut beberapa perkara berkaitan hadis Nabi, sentuh tuan-tuan dari sudut perasaan, maka kadang-kadang dia fikir balik, oh betul apa yang ustaz sebut. Kadang-kadang saya tersilap, ustaz, tengok ada ruang perdamaian, berdamai balik, alhamdulillah. Tuan-tuan, ialah dalam rumah tangga tuan-tuan, kalau kita nak cari salah, jumpa salah, confirm jumpa salah, confirm. Tapi kalau kita cari ruang tadi, ya aku ada salah, suami ada salah, isteri pun ada salah, tapi ada ruang jalan untuk kita cari jalan perdamaian tadi, dengan perdamaian itu adalah lebih baik. Di situ tuan-tuan. Baik. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ijma' para ulama. Semua para ulama, semua ulama bersepakat. Semua ulama bersepakat tentang pensyariatan tentang talak ini. Tak ada seorang pun yang bangkang, tak ada seorang pun yang bantah. Kalau kita belajar dalam bab ijma' ni tuan-tuan, kalau ada seorang yang bantah, dia tak akan jadi ijma'.
Ini keseluruhan. Cuma berbeza pandangan dalam bab cerai, mungkin akan ada mungkin akan ada perbezaan. Mungkin akan ada perbezaan. Macam di Jordan, tuan-tuan, Di Jordan dia ada lafaz macam lafaz cerai secara batah. Batah ni makna apa? Spontan, tuan-tuan. Sebelum ni duduk dengan suami, isteri, okey, tiba-tiba suami sebut talak 3. Dalam undang-undang di Jordan, sebelum ni okey, tiba-tiba suami sebut talak 3, tuan-tuan, di undang-undang di Jordan 1, walaupun 3. Tapi kita tak. Di Jordan dia ikat dah. Saya dapat, tuan-tuan, bila mana saya talaki. Kami, tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, kita talaki. Dalam bab undang-undang ni, kami selalu jemput Yang Ma'ari Datuk Dr. Naim untuk kita bincang secara lumat. Bincang, tuan-tuan, daripada ni duduk satu-satu, tengok dari sudut bahasa-bahasa undang-undang dibincangkan. Maka antara contoh melibatkan Jordan sebagai contoh. Dibuat dalam undang-undang dia, tuan-tuan, bila mana membabitkan lafaz cerai secara batah ni di kes 1. Tapi kita tak. Tuan-tuan, kita tak. Kalau melibatkan talak 3. Setakat saya duduk dengan kes, tuan-tuan, melihat kepada perintah yang ada 3. Tuan-tuan, baik. Sebab itu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bila kita berbicara tentang soal cerai ni, sebenarnya dia perbincangan ini luas, tuan-tuan. Luas sangat-sangat. Sebab itu kita minta berkaitan cerai ini, bila mana berlaku cerai, apa yang kita nak minta, tuan-tuan, dari sudut masyarakatnya, kalau berlaku cerai ini, dia mesti refernya adalah mahkamah. Sebab yang ahli hakim tadi dia dengar, meneliti, barulah dia akan buat satu keputusan. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalau kita bincang tentang cerai ni tadi luas perbincangan dia, ya. Tuan-tuan confirm kalau tuan-tuan ada yang datang tanya saya, mungkin saya jawab jatuh, mungkin rujuk pada ustaz lain tak jatuh, rujuk pada ustaz ni mungkin tak jatuh, maka dia akan jadi perbincangan. Okey, bagi laluan pada azan. Macam lagi? SMP kena berhenti sebelum azan. Okey. Beres. Jadi, tuan-tuan, kita dah sampai penghujung. Mudah-mudahan, insya-Allah, apa yang kita dengar sedikit sebanyak kita dapat mengambil pengajaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.